Nama saya sekarang Muhammad bin Abdullah. Nama saya dulu Tan Wei Sen. Oh. Okey. Dari mana? Dari Setia Alam. Oh. Asal? Asal Poklang. Poklang. Sekarang ni berkhidmat dekat mana? Sekarang bekerja sendiri. Oh. Okey, dah nak tahu juga Encik Muhammad punyai dalam ahli keluarganya berapa orang adik-beradik? Ada satu abang dengan saya, 2 orang je. Dua orang saja. Okey. Dan ada juga pendengar nak tahu Encik Muhammad, kalau tengok dari sudut wajah beliau, dah tahu dah orangnya dari bangsa apa, tapi mungkin nak dengar daripada mulut Encik Muhammad sendirilah kan. Sebelum ni saya Buddha lah. Oh. Alhamdulillah dapat hidayah. Sekarang sudah convert jadi Muslim lah. Ini tahun kedua saya jadi Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Umur berapa ni? Nampak muda sangat. Umur 27. Masya Allah. Dah kahwin belum? Belum, bujang. Kan? Orang kata waktu macam ni sibuk dengan mencari rezeki kan? Ya. Masya Allah. Single dan available? InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak pula soalan Mona kan? Cik, Masya Allah. Okey, baik. Cik Muhammad, jadi bila lebih kurang setahun kan? Setahun Setahun lebih. Apa perasaan? Excited lagi. Sebab apa? Saya percaya banyak kurniaan lagi daripada Allah lah. Nampak dah rasa kan? Jadi perasaan sebelum dan selepas ni ada beza tak? Sebelum melafazkan syahadah tu apa rasa? Nervous. Sebelum melafazkan syahadah, saya tak bersedia untuk syahadah lagi. Tapi apa? Ada sahabat-sahabat yang tanya saya kan, sudah kena Islam tak? Saya kena, sebab ada a period lah, a process lah, tu kenalkan Islam. Lepas tu minat Islam tak minat, yakin Islam tak yakin. So jadi saya sendiri fikirlah, sudah sampai macam ni kan, kena tawakal kepada Allah, syahadah sajalah. Sebab apa Mona? Sebab sebelum tadi bila saya bertemu dengan Encik Muhammad dekat depan tu, saya baru bertanya sikit je kepada beliau. Beliau kata ada fasa-fasa di Mona. Apabila beliau ni kenal dengan Islam. Mari kita dengar macam mana fasa di Mona. Ya, kita nak tahulah cerita lah juga bagaimana kita dapat hidayah dan dari bila mulanya tu kenal Islam macam mana. Dan selepas tu apa prosesnya pula? Macam nak tahu lagi. Fasa pertama tu macam mana? Fasa pertama tu bila? Tak ada. Saya cuma share sedikit sebanyak daripada cerita saya. Okay. Saya orang biasa je. Saya mula dengan minat dengan Islam lah. Tapi saya tak faham Islam langsung. So saya research dulu tentang Islam lah. Apa itu Islam? So kalau jadi Islam, apa dia punya basic dia lah. Lepas tu what is the main thing kan? Dia punya kalau main thing kita terfikir first thing is the Quran lah. Betul. So zaman sekarang memang senang nak download Quran, belajar Quran. Tapi saya ni baru newbie. So saya tak kena Quran, tak faham Quran lah. So saya carilah ustaz yang terkenal kan. Sekarang memang banyak choice kan. So ada yang Mufti Mengke, Zakir Naik ke, memang banyak ustaz yang boleh beri penerangan. So saya belajar juga daripada ustaz yang terkenal dan ustaz yang saya pergi solat dekat surau kan. Ada sahabat yang bagi tegur ajaran. Saya belajar dari situ jugalah. Masya Allah. Okey, Muhammad, Encik Muhammad, kenapa tertarik dengan Islam? Saya rasa macam ni lah. Sebab this is not a short answer. This is tak ada, susah ada orang dia convert overnight dengan sesuatu kan. Untuk saya, pengalaman saya ada proses saya juga. Saya dari tak faham Islam, saya faham Islam dulu.
saya lepas faham Islam ada amalan-amalan dia kan. Amalan ada istilah seperti Bismillah, ada La ilaha illallah dan sebagainya. Okey, saya walaupun saya non-Muslim, saya amalkan amalan yang kecil-kecil dulu. Seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memakan. So apa hikmah dan iktibar daripada amalan ni? Saya bagi satu contoh lah. Contohnya kita makan nasi lemak ke kan. So satu nasi lemak banyak bahan dia ke. Ada nasi, sambal, timun, telur, ikan bilis, semua. Tapi semua bahan ini ada banyak orang di sebalik itu tau. Di sebalik satu nasi lemak mungkin ada 10 orang atau lebih daripada tu yang sediakan makanan kita. So ini bukan benda-benda biasa loh. Betul, ini nasi lemak memang benda biasa, kita makan je, ada duit boleh beli. Tapi kita kena faham dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita kena faham macam mana Allah suka dengan kita, macam mana Allah cinta dengan kita, macam mana Allah kurniakan kepada kita. So daripada nasi lemak, kita tahulah di sebalik nasi lemak pun ada banyak orang yang yang contribute to us. Kita tengah menikmati kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Tapi kalau kita tak melihat dengan teliti, kita tak perasan. Ya, betul. Dari tanam beras tu sampai ke mulut kita tu ramai. Dari sana saya rasalah jarak antara kita dengan Allah tidak jauh. So dia amalan-amalan macam ni dia mengingatkan kita tentang Allah. Dan kita rasa selalu ada bekat lah. Makan ada bekat, jalan ada petrol kan, kereta ada petrol kan. Banyak lagi kurniaan daripada Allah yang kalau kita meneliti, kita menikmati. Masya Allah. Mona, ini bukan biasa-biasa Mona. Ini luar biasa Mona, Encik Muhammad ni. Masya Allah. Nasi lemak pun boleh keluarkan kat kita macam ni kan. Masya Allah. Dan ada sahabat pendengar pun bertanya daripada awal lagi, kenapa nak cari Islam? Kenapa nak search tentang Islam? Apa yang tergerak hati Encik Muhammad? Saya daripada tak faham Islam kan, saya cuma nak memahami Islam lah. Tapi Alhamdulillah saya memahami Islam tanpa bias lah. Saya tak simpan tak ada fahaman langsung. So saya teruskan sajalah dengan fahaman, dengan mencari fahaman tentang Islam. Cik Muhammad ada kawan-kawan sewaktu masa kecil di sekolah, kawan-kawan yang mungkin yang berbahasa Melayu? Memang ada. Ramai. Saya sekolah menengah kebangsaan. So memang ada kawan Melayu lah. Jadi memang dah orang kata terbiasalah kan dengan kehidupan masyarakat orang Islam, berpuasanya, solatnya. Sewaktu tu bila pandang sahabat-sahabat yang Muslim bersolat puasa, apa rasa? Saya belum meneliti lagi sebelum saya non-Muslim. Rasa nak cuba tak? Belum lagi. Tapi saya ada sebelum saya kaji tentang Islam kan, ada satu sahabat dia ada sharing dekat saya lah. Dia bukan dakwah dekat saya. Dia cuma hari tu kita ada sembang kan. So dia tanya, dalam kalangan agama kan, semua agama ada kitab kan. Dia bermula dengan kitab kan. So mana satu kitab yang paling latest? Saya fikir saya cakap Quran lah. Masya Allah. Quran is the latest kitab lah. Then saya hati saya rasa betul lah. Tapi saya tak faham kitab Quran ni. So sudah ada minat dan hairan dan rasa curious. Nak tahu nak tahu dengan melanjut lagi. Masya Allah. Baik, kita nak tahu lagi tentang Encik Muhammad kejap lagi Mona. Dengan banyak lagi persoalan-persoalan. Ready ya Encik Muhammad? Lebih kurang 40 soalan. Sudah.
Sudah Banyak. Cik Muhammad kata nak jawab kan. Tak apa. Tapi bila Cik Muhammad ceritakan tadi tentang nasi lemak tu Mona, kita pun tak terfikir sebenarnya. Tapi Cik Muhammad pun boleh caknakan lagi kan fikiran kita macam mana digabungkan dalam satu menu, dan semua itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsiran sendiri Cik Muhammad bercerita tentang nasi lemak. Dan mungkin kita nak tahu perasaan pertama kali bila melafazkan syahadah, dan apa yang kata saya kena lafazkan syahadah juga pada waktu itu. Waktu saat bila cetusan mengatakan gerak hati tu. Bagaimana? Ceritakan. Untuk syahadah ni kan, saya ambil masa yang agak lama sikit juga. Saya belajar Islam dulu sebelum saya syahadah. Lebih kurang 6 bulan saya belajar, baru saya yakin untuk syahadah. Dan ada proses dia lah. Saja saya kongsikan di sini sedikit sebanyak sebelum saya syahadah. Jadi syahadah ni kan, saya rasa dia kena ada kriteria dia kau. Kriteria saya ada kepercayaan kepada Allah dulu. Lepas tu datanglah keyakinan kepada Allah. Baru saya betul-betul tawakal kepada Allah, saya nak syahadah sendiri. Dengan keyakinan untuk mengatasi halangan yang depan yang akan datang. So untuk kepercayaan ini, saya sambung sikit cerita tadi lah. Lepas amalan-amalan kecil macam bismillah kan, saya pergi kepada amalan yang paling penting, solat. Saya belajar macam mana solat kan, sebab itu solat is a key to Muslim. Saya tak tahu solat. So saya tanyalah kawan saya yang Muslim. Dia bawa saya pergi masjid, ajar saya macam mana solat. Dan saya ada peluang bersolat bersama dengan dia. So dengan solat ni saya rasa luar biasa solat. Solat saya semasa solat kan, saya rasa tenang. Walaupun ada masalah lain yang saya fikirkan, tapi masa solat tak terfikir pula. Dan dalam ayat Quran pun ada cerita lah pasal solat ni. Allah berfirman, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Saya memang enjoy solat lah. Suka. Memang rasa dia tenangkan saya. Dia ibarat connection lah. Kita rasa tenang. So dengan tu slowly ada kepercayaan kepada Allah lah. So sudah ada kepercayaan, keyakinan pula. Macam mana datangnya keyakinan. Keyakinan ni susah sebab dia tak ada hot button. Kalau dia ada button, saya mau tekan. So apa tu keyakinan lah. Saya di sini saya kongsi sikit untuk bezakan kepercayaan dengan keyakinan. Contohnya, kita nak tahu kehebatan seseorang pahlawan untuk memanah kan. Kita suruh dia memanah pada malam itu target yang jauh. Kalau dia terkena pada itu malam itu target, maksudnya dia hebat lah kan. Kita sudah ada kepercayaan lah. Sebab ada bukti, ada kepercayaan. So datanglah keyakinan. Macam mana datangnya keyakinan? Kalau kita willing, sudi untuk bagi dia testing dekat kita, letak itu target atas kepala kita untuk bagi dia memanah. Itulah keyakinan. Sebab kita yakin dia memanah, anak panah tu takkan kena pada kita, akan kena pada target itu. Saya rasa inilah bezanya kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan dia libatkan diri kita. Sudah lama saya mengamalkan amalan dan solat. Saya rasa kena libatkan diri lah. Jadi the final step is tawakal kepada Allah untuk
cabaran-cabaran yang akan datang lah. So di sini juga saya ingin kongsi sikit pasal keyakinan ini daripada nabi-nabi kita cerita. Sebab keyakinan dia gaib tau. Kita tak boleh tunjuk keyakinan tau. Ya, tak nampak kan. Tapi dalam hati. dari cerita nabi-nabi kita lebih memahami. Contohnya Nabi Ibrahim yang sanggup untuk sembelih anaknya yang baru balik, Nabi Ismail. Dia diuji imannya oleh Allah dan dia sanggup untuk sembelih. Dan keyakinan hamba Allah ini dibalas oleh Allah dengan syafaat, dikurniakan haiwan sembelihan yang besar kan. So keyakinan kita dilihat oleh Allah lah, saya yakin lah. Ya kan. So ini salah satu cerita. Lagi satu cerita Nabi saya kongsikan. Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf kita semua tahu kan, dia menghadapi godaan Zulaikha. Tapi kita tengok pada Quran cakap Nabi Yusuf ni dia berkata penjara lebih disukai oleh dia daripada ajakan mereka. So orang macam Nabi dia very high standard. Dia apa, masa dia bandingkan dosa berzina dengan masuk penjara, dia sanggup berpilih untuk masuk penjara daripada berpilih untuk dosa berzina. Dengan ini dia walaupun dia masuk penjara, tapi dia berjaya lepaskan diri dan menjadi orang yang berjaya pada zaman dia. Saya rasa cerita-cerita tentang ini dia tunjukkan keyakinan dan sesuatu yang kita perlu belajar lah. Dan dengan keyakinan ini kita akan banyak bermanfaat daripada dalam jalan agama ini. Ya, masya-Allah. Mona, itu dia, percaya dan yakin. Itu kunci hati Encik Muhammad sendiri. Ya. Lepas tu syahadah lah. Ya. Percaya dan yakin, kemudian syahadah. Ada juga yang bertanya, Encik Muhammad, bilakah tarikhnya Encik Muhammad lafazkan syahadah? Masih ingat tarikhnya? Tarikh ada? bulan 3 tahun 2018. Okey, bulan 3 tahun 2018. Dan kita nak tahu juga bila dah melafazkan syahadahnya, macam mana pula penerimaan dari keluarga, saudara mara pula? Apa respon mereka, Cik Muhammad? Tak ada apa respon. Sebab saya belum minta izin, saya sudah pergi sudah reward. Syahadah. Sudah syahadah. Okey. So pengetahuan mereka datang kemudian. Selepas apabila mereka mak saya tanya pada saya. So mungkin mak ada tanya perubahan. Ada perubahan ke? Ada Mak perubahan nak ke tampak macam apa mak tu? Mak terkejut lah sebab ini berita yang besar. Tapi bila dia dia rasa pelik kan. Baru dia tanya, baru dia tahu. Maknanya dia rasa Encik Muhammad tu berubah atau macam mana? Okay, dia macam ni. Sebenarnya sebab saya tak tahu macam mana nak bagi tahu keluarga kan. Jadi saya tak bagi tahu dulu sebab saya belum tahu macam mana cara bagi tahu yang lebih baik kan. So saya saja mengekalkan silaturahim yang baiklah. So ada satu event, saya punya nenek dia nazar lah. Dia sudah ada kecemasan nak balik ibu saya panggil saya balik rumah. Okay. So dia suruh saya balik segera. Tapi masa tu saya pakai baju Melayu. Saya pakai baju Melayu. Balik rumah dengan baju Melayu. So, masa tu perasan pakai baju Melayu tu? Bukan. Masa tu Hari Raya Aidilfitri. Kemudian mak tengok. Mak nampak lah. Apa ni anak hari ni pakai macam ni.
Ada sambutan ke apa? Sebab kereta saya tak ada baju lain. Oh. Tapi saya kena balik juga kan. Ya. So saya rasa tak tahulah ini takdir Allah ke kan. Yalah. So dia sudah nampak tapi dia tak ada tanya terus. Masa funeral kan, funeral nenek saya, baru dia tanyalah. Dia tanya anak awak sudah masuk Islam ah? Mak tanya Dia ke atau mak orang? tanya. Mak tanya bila kita berdua lah. So dia tanya saya, soalan ini memang tak boleh dielakkan lah. Ya. So ini memang tiba masanya untuk bagi tahu dia dengan terus terang. Jadi saya bagi tahu dia lah. Dia agak terkejut jugalah. Sebab perubahan yang besar ini. Kejap lagi kita nak tahu pula kan apa yang Cik Muhammad sendiri faham kan, mak, ayah, keluarga kan, supaya mereka dapat terima hari ni, dapat menjalinkan lagi ukhuwahnya kekal seperti biasa kan. InsyaAllah kejap lagi kita akan bincang-bincangkan, okey? Sebab ibu saya dia rasa pelik lah. Apa pasal anak saya nak masuk Islam kan. Sebab perjalanan kita berlain. Mak saya dia bukannya belajar Islam kan. Tapi saya belajar Islam untuk masa yang agak panjang juga. Sebelum saya masuk Islam dan mendapat keyakinan. So saya rasa memang perlukan masa untuk belajar Islam dan perlukan keyakinan lah untuk mencapai pemahaman. So dengan keadaan tu, mak saya tanyalah, dia ingat saya nak bernikah dengan orang Melayu ke, ada girlfriend Melayu ke kan. Tapi tak ada. So dia tanyalah, kalau bukan nikah, apa alasan dia nak masuk Islam. Saya cakap Quran. So lagi dia tak faham. Sebab dia tak ada belajar kitab kan. So Encik Muhammad explain kat dia. Tak adalah, saya tak ada teruskan lah. Saya kasih dia relax dulu. So ambil masa yang lain untuk kita teruskan lah dengan dia. Sekarang mak pasti dah lebih kurang setahun lebih, pasti juga rasa tenang, happy dengan kamu. Dan apa yang kamu buat sekarang ni dengan mak? Sekarang ni saya mengekalkan silaturahim yang baik dengan ibu saya lah. So saya cuba selalu contact dia, bagi dia faham lah. Kan. Jadi bila kefahaman tu orang kata bukannya semua yang memahami Islam, tapi tanggungjawab tu sebenarnya kita sendiri Mona kan. Kita sendiri yang kena maklumkan, berikan penerangan, tapi semua tu adalah makan masa juga Encik Muhammad. Kan? Antara cabaran-cabaran ambil masa juga tu. Betul. Dan kita nak tahu juga apa harapan, cita-cita Encik Muhammad sendiri apabila hari ni dah berada dalam Islam. Katanya banyak perkara-perkara yang tak dijangka katanya. Kan? Banyak perkara yang tidak dijangka. Mungkin ada berlaku sesuatu yang rasa ketenangan yang luar biasa. Selepas lafazkan syahadah tu. Solat lah. Kalau saya solat, saya rasa tenang hati lah. Kalau saya lafaz la ilaha illallah, saya pun rasa senang hati. Lagi senang hati tu. Sebab kita tak ada fikir lain tau. Sebab Allah tu besar mah daripada masalah kita, daripada apa-apa saja kan. So dia yang tenangkan jiwa kita kan. So walaupun zikir jangan dipandang kecil lah. Dia bagi keyakinan kepada kita dan tenangkan jiwa kita. Okey. Dan juga kita nak tahu juga Cik Muhammad selepas ni apa perancangan? Perancangan. Sebab saya memang berminat pada Quran. Saya berazam untuk menjadi seorang hafiz lah. Masya-Allah. InsyaAllah. Masya-Allah. Walaupun ini perjalanan yang panjang. InsyaAllah. Allah bermudahkan segalanya. Sampai ke situ nanti tu. Ya. Amin. Dan sekarang ni mungkin tengah lagi menyambung pengajian belajar. Macam mana pembelajaran dalam nak tahu lebih lanjut dengan Islam ni? Di mana? Saya suka
belajar daripada sumber yang banyak lah. Dengar pandangan yang berbeza, dia membetulkan kita lah, okay. supaya kita berfikiran lebih komprehensif. So saya ada pergi kelas mualaf, ada pergi masjid, ada kan muzakarah dengan sahabat ke sesama muslim lah. Dengan kursus yang ada, kuliah, masjid, semua tempat-tempat yang baik untuk kita menimba ilmu dan mengambil iktibar lah. Masya-Allah rajinnya. Itulah. Pergi kelas, pergi ceramah, pergi tazkirah, masya-Allah. Ada juga sahabat pendengar kita tulis kat sini, pernah jumpa Cik Muhammad ni memang kaki surau katanya. Masya-Allah. Selalu pergi surau ni kan. Dah terbiasalah kan, orang kata dengan sistem kehidupan rutin hariannya kan, bangun solatnya semua. Tapi kita pun nak tahu juga situasi apabila Cik Muhammad kali pertama tunaikan solat. Pertama kali tunaikan solat. Bagaimana? Susah. Oh. Sebab istilah yang sangat susah nak lafaz. Tak pernah belajar bahasa Arabik. Itu lafaz tu memang ambil masa untuk lafaz dan memahami dan ingat dan hafal Quran. Saya punya kawan dia cakap tak apalah, ambil masa. Cik Muhammad ada kawan yang membantu juga dalam proses memahami Islam, belajar tentang Islam. Ada kawan-kawan yang membantu? Ada kawan-kawan cikgu, ustaz kan. Kawan-kawan sendiri bagaimana yang penerimaan yang Islam, mereka? Kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan sendiri hari ini macam mana? Macam mana? Kawan-kawan Cik Muhammad hari ini kan, macam mana penerimaan mereka? Saya tak ada secara aktif untuk terangkan lah, sebab saya nak memahami betul-betul dulu, baru saya sampaikan. Dan saya pun tengah observe jugalah, tengok yang siapa lebih sesuai untuk disampaikan kan. Siapa yang lebih open untuk menerima. InsyaAllah kita doakan moga Encik Muhammad ni lebih ramai kawannya, sebab beliau ni mudah berkawan ni kan, dengan senyuman beliau. Masya-Allah. Dan mungkin pada waktu ini tinggal sedikit masa lagi Encik Muhammad. Banyak sebenarnya kita nak tahu tentang Encik Muhammad ni, tapi tinggal sedikit masa lagi mungkin kita nak tahu harapan dan nasihat Encik Muhammad kepada masyarakat Islam di luar sana. Ini pun soalan yang sangat besar. Untuk saya sendirilah, dari saya rasa kena banyak bersabarlah dalam masyarakat kita, supaya lebih harmoni dan bersabar, supaya kita boleh menimba ilmu yang betul-betul dulu sebelum kita mencapai satu conclusion kan. Kadang-kadang kita jumpa conclusion cepat sangat. Kena banyak sabar lah. Golongan yang berjaya adalah golongan yang sabar kan. Sabar. Sabar. Boleh belajar bahasa Arab lepas ni dengan Kak Mona. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Mungkin ada harapan sebagai mu'alaf masyarakat Islam di luar sana, mungkin bagaimana nak membantu mu'alaf ini, bagaimana kan. Sebab kita ada juga sahabat mu'alaf yang hari ini yang rasa mungkin dugaan cabaran untuk nak kenal dengan Islam. Apa pesanan Encik Muhammad? Kena banyak rajin lah untuk menimba ilmu dulu. Rajin menimba ilmu dan bersabar, sebab ada sesuatu yang gaib kan. Walaupun kita tak nampak, tapi kita percayalah dulu kan, supaya kita insyaAllah nampak ke kemudian ke kita tak tahulah. Tapi faith kan, is a belief. Percaya tu kan.
Masya Allah. Tak terkata dah tu. Masya Allah. Kan orang kata bila dah bercerita daripada hati ni Cik Muhammad, macam-macam yang akan diceritakan, dilafazkan tu, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad. Sebenarnya kalau ada masa lagi ni kita nak sambung lagi ni kan. Lebih kurang 40 minit lagi ke? Kita nak sembang lagi dengan Cik Muhammad. Nak ambil lagi apa yang boleh kita sama-sama jadikan sebagai inspirasi. Ada kata-kata akhir ke? Itu saja. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, itu dia. Mana kita sama-sama lah doakan kepada Encik Muhammad. Amin. Moga-moga mendapat kebaikan, keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya juga di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin.